Jadi tim kami akan pergi ke satu tempat di mana dikatakan rumah YouTuber yang mana face Meet tu, hamba Allah yang nama Meet tu yang kena gangguan mana rumah dia. Setelah dia membeli, saya sendiri pengalaman saya tengok video tu, saya rasa bukan satu box, banyak box yang mengandungi jin ataupun tempat jin tu duduk. Sebab masa dia buka telur sendiri ada bulu ayam. Bulu ayam semua bangkai semua adalah makanan daripada jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sahabat sahabat yang tercinta? Tuk, Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. lah. Sihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah bagi sihat lagi tu. Alhamdulillah. Biiznillah. Ibarakati Sayyidi Mustafa khidmat di jalan yang benar insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi Macam Allah mana hantar keadaan tu di sana? tunggu buat pukul 9.30. Lambat ni. Lambat sikit je tadi. Ada khidmat dengan orang rumah sikit tadi. Khidmat keluarga. Ini tak apa ni, saya pakai tasbih ni di leher tak apa lah. Tak apa ke tu? Bahaya betul tu. Saya nanti dia kata saya Wahabi apa. Masalah kan. Okay, baik. Tak syirik ke tu? Tak syirik. Saya pun takut syirik juga tu lah. Ah, Alhamdulillah tak lah. syirik ni. Alhamdulillah, panjang lebar dah guru Ana sendiri, Ustaz sendiri, Ustaz Nazrul Nasir mengenerangkan mengenai mana di Azhari, di Al-Azhar memakai tasbih ni, ulama-ulama dah terbiasa kat sana. Mereka ihtiram. Guru Ana sendiri, Ustaz Nazrul bagi tahu, kalau ulama tu ataupun ahli suluk, ahli tarikah, Sazuliyah sendiri terpijak tasbih ni seperti rasa macam nak meninggal. Sebab tasbih ni adalah antara alat untuk mereka dekat dengan Allah. Ihtiram mereka pada biji tasbih yang mereka gunakan untuk berzikir. Boleh. Tu. Baik. Dan Ustaz Nazrul Nasir mengeluarkan panjang lebar hukum hakam mengenai ini. Sebab hari tu dia pun pakai macam dia ambil gambar orang Wahabi tuduh dia macam-macam. Macam Tok Cha lah semua. Tu dia. Sekali dia keluarkan dalil semua hukum. Tu diam. Yalah benda ni membawa kepada kita mendekat kepada Allah, berzikir, mengingati Allah. Jadi kalau orang pakai tasbih ni, dia nak pergi buat berdosa, dia nak pergi buat benda-benda maksiat ni, dia takkan buat. Sebab apa? Dia tahu benda tu akan memalukan diri dia. Jadi benda ni benda kebaikan sebenarnya. Tak ada masalah nak Alhamdulillah. gantung di leher ke, nak gantung di tangan ke, tak ada masalah sebenarnya. Tak menjadi satu maslahat pun sebenarnya. Sebenarnya kalau nak cerita dalam panjang lebar, dalam kata tak boleh tasyabuh ni sebenarnya, menyerupai wanita ke apa ke yang dia orang buat keluar dalil ni, sebenarnya jam pun tak boleh. Jam pun dianggapkan gelang. Sebab zaman zaman dulu okey, kemungkinan boleh. Kalau mereka nak bercakap lah kan, kita nak beritahu lah. Sebab zaman sekarang handset dah ada lah, dah tunjuk jam lah. Betul. Tapi kalau memakai jam ni, dia gelang, nama dia gelang. Tapi orang tak panggil dia gelang, orang panggil dia jam. Sama Alat orang ni yang tasbih. digunakan masa kan. Ni pun orang tak panggil dia rantai, orang panggil dia tasbih. Kalau orang panggil dia Melainkan rantai tu, kalau ikat emas kan ikut tu kan. Pakai emas. Depan lah. Itu betul. Menyerupai wanita. Ya benar tu. Jadi Tu alhamdulillah nak lah tanya tuan. satu soalan tu. Ya baik. Mengenai ada peraut-peraut mengenai apa ni? Mediator. Apa pengalaman tu mengenai mediator yang mana kita menggunakan badan orang tu untuk kita cuba untuk korek informasi daripada jin tu. Dan kita gunakan sebagai bukan sebagai nak tahqiq kepada apa yang disampaikan tu, tapi kita nak dengar saja informasi daripada dia. Apakah rawatan ini dibenarkan ataupun daripada guru-guru kita pernah menggunakan kaedah ni, dibenar atau tidak? Boleh terangkan sikit tu sebab ramai yang keliru. Sebab ada perawat-perawat mengeluarkan beritahu kaedah ni kaedah yang tidak syar'i, bahkan digelar sebagai uspun. Tu dia. Dan itulah tolong terangkan tu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa khutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi alhamdulillah, assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton-penonton, viewer, Ustaz Rawatan Al-Idrus dan juga daripada pengikut saya. Jadi alhamdulillah, tentang Ustaz bertanyakan ini tentang moderator.
kita panggil masuk dalam Mediator. mediator, moderator pula. Okey, mediator ni maknanya kita panggil satu badan, kita gunakan satu badan dan panggil jin masuk ke sini dan untuk kita berdialog. Okey, dalam isu bab benda ni dia termasuk dalam bab khilaf ulama. Pendapat khilaf ulama dalam bidang ruqyah ni ataupun dalam bidang perubatan Islam ni, yang syar'i ni. Dan ada beberapa ulama yang mengatakan haram, ada beberapa ulama mengatakan harus. Dan di situ ketetapannya tiada di situ. Jadi apa niat kita sebenarnya? Dia balik kepada niat, innama a'malu biniat. Jika kita panggil jin itu masuk ke tubuh ni untuk kita bertanya ke sesuatu, bukan kita nak mempercayai beliau jin ni. Sebab kalau kita nak kata tak mempercayai sangat pun, sebab jin ni Allah Ta'ala kata dalam Quran banyak kan, dalam surah jin, dalam surah Az-Zariyat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia ini hanyalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi Allah Ta'ala menggabungkan dua makhluk ni. Kita pun makhluk manusia dan jin juga adalah makhluk. Jadi tak semua jin cakap tipu. Dan sama juga macam manusia, tak semua manusia yang tak cakap tak tipu. Di situ. Jadi kita nak berdialog dengan jin, boleh saja kita berdialog, tetapi dalam hakikat kita sebagai perawat yang kita mempelajari benda ni, kita tidak boleh meletakkan 100% kepercayaan kepada jin ini. Hanya sekadar untuk kita berkongsi dan kita nak tahu apa sebenarnya yang dia lakukan untuk pesakit-pesakit ni, maka ia dibolehkan menurut sebahagian pandangan ulama yang lain. Jadi bagi saya dalam isu khilafiyah ni tidak menjadi satu masalah lah bagi saya. Sebenarnya dalam saya bawa ni buku yang dikarang sendiri oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kalau kita tengok dalam last kali dia punya tajuk tu, kisah dan pengalaman berdialog dengan jin ketika meruqyah. Dan di sini pun Syekh pun ada berdialog dengan jin dan bercakap dengan jin. Kan? Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni antara satu syekh yang hebat dalam segi ruqyah ni, dalam segi rawatan Islam ni, yang diakui oleh golongan-golongan Wahabi pun. Kan? Jadi saya minta maaf lah. Jadi dan di sini pun dalam jilid yang telas sekali itu tentang ni ada diceritakan tentang bagaimana Syekh sendiri berdialog dengan jin yang memasuki badan manusia. Dan ini satu dalil yang jelas bahawasanya tidak ada masalah lah untuk hal-hal ini. Cuma yang masalah dia bila tak mengaji, pandai nak menghukum. Itu masalah dia. Okey, boleh. Baik, seterusnya soalan tu saya nak tanya. Terima kasih, insya-Allah. Sebab kalau saya sendiri menggunakan kaedah ni, kalau saya gunakan saya punya pelajar, saya yakin saya tak akan masukkan sebarangan dalam badan orang, melainkan pelajar saya, sebab dia telah melalui beberapa peringkat zikir dan pantauan saya sendiri. Sebab tu saya berani untuk menggunakan dia. Sebab dia dah ada wadah, dah ada tempat untuk dimasukkan benda tu dan dikeluarkan dia. Dan dia telah terlatih. Dan Ustaz, nak tanya satu lagi soalan mengenai menyentuh pesakit dan tidak menyentuh pesakit. Ini kita merawat, kita guna isyarat tangan je macam itu. Ataupun kita guna macam ni. Tu macam mana pula tu? Okey. Dia sebenarnya benda-benda ni dia dalam kaedah, sebenarnya kaedah. Dia kaedah yang disebut, yang selalu orang sebut lah, rawatan yang mengikut syariah, kan? Syar'i. Syar'i ni, rawatan syariah ni, apa makna rawatan syar'i ni? Rawatan syar'i ni rawatan yang diambil daripada Quran dan hadis. Dan bukan semua kaedah itu dalam kaedah itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kaedah-kaedah yang ada yang terbaru ni adalah kaedah-kaedah yang dipersetujui oleh para ulama. Jadi maknanya bila mereka buat satu kaedah yang baru, maka ulama verifikan, ulama luluskan. Dia benda yang baru juga, benda yang bid'ah juga. Sebenarnya bid'ah hasanah lah yang kita dipanggil. Kalau kita sunnah wal jamaah ni, kita kata bid'ah hasanah. Dekat dalam kaedah ni untuk merawat ni. Jadi tidak ada timbul satu isu untuk menyentuh pesakit ni. Cuma dia ada adab dah di situ. Dalam untuk orang lelaki ni kita boleh sentuh kecuali kemaluan dia saja. Ataupun tempat-tempat yang sulit lah. Dan wanita ni kita boleh sentuh, tetapi dia ada tetapi pertama
hendaklah beralas lah. Maknanya beralas. Dan yang kedua, yang ada pendapat ulama kata lebih baik beralas tu kena tebal. Ada ulama kata dia kata beralas saja. Tak kira dia pakai baju pun dah dikira alas. Boleh sentuh, tetapi itu bahaya kepada perawat. Seperti saya lah, sebab saya ni orang yang tak baik. Nafsu tu ada tinggi. Kadang-kadang kita sentuh, kita takut nafsu syahwat naik, itu menjadi haram untuk kita. Okey, yang kita nak mengelakkan benda-benda nafsu syahwat ni, kita perlu sentuh dan dengan kain ataupun yang tebal. Bukan wajib pakai sarung tangan. Kadang-kadang saya berubat, saya tak pakai sarung tangan. Orang petikaikan saya. Apa ustaz pakai tak pakai sarung tangan? Saya tak pakai sarung tangan. Tapi saya sediakan kain yang tebal untuk saya tok di badan sakit dan saya akan sentuh di situ. Dan itu Macam benar letak kain redak macam tu kan? Kain redak yang kita balut dengan tebal ataupun kita boleh letak buku. Okey, khair. Jadi itu tak ada masalah bagi saya untuk dalam kaedah. Okey, dalam ustaz kata dalam kita nak menjurus. Okey, jurus. Okey. Setengah mereka tak faham. Mereka tak tahu apa itu ilmu aura. Jadi hari ni saya nak kongsi. Saya pun tak pandai, saya pun bodoh lagi. Jadi saya nak sikit-sikit yang mana saya tahu saya nak kongsi je lah. Ilmu banyak pengalaman. Ada, saya baru lagi. Jadi insya-Allah dalam ilmu aura ni, sebab kita nak tahu ilmu aura yang mana setengah-setengah ustaz, setengah-setengah pengamal mereka terus cok kepada ilmu aura ni adalah ilmu kesyirikan. Tetapi mereka tidak mempelajari ilmu ni. Jadi saya rasa tidak boleh menghukum secepat itu. Dalam ilmu aura ni, apa maknanya ilmu aura? Ilmu aura adalah ilmu gelombang. Bagaimana saya bercakap dengan ustaz ni, bagaimana ustaz boleh tarik saya masuk dalam live, mana kita nampak satu wire ke ada? Tidak. Ini semua menggunakan gelombang. Baik. Dan manusia ini ada gelombang yang penuh dalam badan dia. Dia ada cas elektrik. Kalau kita pergi ke hospital sendiri, kita masuk MRI scan, doktor akan tunjuk di mana cas elektrik di otak kita ni. Dan semua orang akan alami. Tiba-tiba dia bawa di troli di supermarket, kadang-kadang dia sentuh tu rasa macam shock current. Itu adalah gelombang. Dan cuma kita dalam bidang rawatan ni, kita belajar ilmu gelombang ni, kita latih ilmu gelombang ni untuk kita menangkis benda-benda jin ni. Sebab jin ni juga daripada gelombang. Yang mana kita tak nampak beliau dengan mata kasar ni. Dan, dan benda ni disabitkan juga dengan mana apabila kita baca ayat, kita ru'yah, kita meniup. Meniup ni adalah, tiupan adalah gelombang. Dia sampai. Apa yang kita baca gelombang, ditiup sampai ke air ataupun sampai di tubuh sakit. Jadi tidak masalah kalau kita baca ni, kita niat, kita makrifat benar-benar bahawasanya aku ingin membunuh ataupun aku ingin membakar jin di dalam tubuh badan ni, dia adalah dalam kaedah, berbagai-bagai kaedah lah. Dia sama dengan call. Call pun sama kan tu kan? Dengan live. Call dengan live pun sama kan? Ya, betul. Sama-sama. Jadi yang tu lah tak menjadi satu isu, timbul lah dalam isu. Setengah orang kata dia berubat dengan aura ke apa. Jadi benda tu tak mensyirikkan kepada Allah SWT. Sudahlah. Janganlah dipanjang-panjang lebarkan dalam isu ni. Sedangkan saat saya nak bawa satu benda, satu cerita. Boleh. Okay. Diriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, katanya kami menjampi ketika jahiliah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu dalam hal itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tunjukkan kepadaku jampi kamu itu." Nabi minta. Maknanya ini yang dibaca oleh sahabat ni adalah jampi. Maknanya ru'yah lah. Ru'yah ni bahasa Arab, jampi ni bahasa Melayu. Okey. Yang dibaca ni adalah jampi di zaman jahiliah, yang mana zaman jahiliah ni mereka menyembah 360 berhala di Kaabah tu. Okey. Jadi Nabi minta tunjukkan kepada aku. Lalu mereka tunjuk dan Nabi melihat sendiri jampi itu. Dan Nabi kata apa? Tidak mengapa dengan jampi asalkan saja tidak ada padanya syirik yang mempersekutukan Allah. Jadi benda ni tak ada masalah kalau kita nak pakai kaedah apa sekalipun, berlandaskan tidak melanggar peraturan-peraturan syar'i, yang tidak ada memuja-muja benda-benda pelik-pelik dewa-dewi. Itu benda diharuskan dan dibolehkan.
Dia bersandarkan dengan hadis riwayat Muslim ini. Okey, okey. Alhamdulillah. Terang betul. Yang wafat pula macam mana tu? Saya buat kasturi syifa, saya suruh pesakit saya lakarkan lam alif untuk i'tikad kat hati ni niat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang tu pun ada orang bertikaikan. Macam mana tu betul? Tak ada masalah. Wafak ni, wafik ni, dia ada panjang lebar. Ulama dah bahas. Ada hadis Nabi melarang. Nabi kata wafak ni adalah syirik. Dan ada hadis apabila sahabat mengikat satu benda yang ditulis di kepala, tiba-tiba sahabat lain menegur, Nabi marah. Sebab Nabi kata benda ni tak ada masalah. Dia di situ ada sikit masalah dia. Masalah dia apa? Wafak yang Nabi kata yang tak boleh syirik ni adalah kita tulis bahasa-bahasa yang kita tak faham. Dan pesakit tu tak faham. Yang kita tak bagi dia faham. Yang dibolehkan adalah bahasa-bahasa ayat Quran. Ataupun kalau kita nak tulis bahasa Rumi pun, ataupun kita nak tulis bahasa Yunani ke, Hebrew ke, yang penting kita faham dan pesakit kena faham. Kadang-kadang dia boleh saja dia tulis dalam bahasa Yunani ataupun bahasa Hebrew, dia tulis dengan nama Allah, sembuhlah kau dengan nama Allah. Tetapi dalam bahasa Hebrew, kita tengok ni, macamnya jampi ni. Kan? Tapi tanyalah ustaz ni apa ustaz? Ni nama dia ni bahasa Hebrew. Cuma kita tak mau tulis dalam Quran ni takut masuk dalam tandas kat dia dah hujah-hujah dia. Dibolehkan. Tak ada masalah. Setengah orang dia buat wafak kan, dia tulis huruf lam alif. Dan dia tulis, itu benda tu kena belajar lah. Apa makna, apa maksud. Jangan kita ni yang baru-baru, contohlah bukan ustaz, ada yang jenis rawatan Islam ni yang tak mengaji. Tapi tiba-tiba jadi perawat, kan, dia tulis macam-macam. Bila kita tanya dia tak ada jawab. Yang tu problem. Yang tu yang boleh membawa kepada kesyirikan. Macam ana sendiri pun buat wafak kalau pesakit. Contoh, orang untuk memudahkan orang bersalin, ana akan buat wafak dan ana suruh dia letak dalam bantal dia. Orang bersalin ke, orang nak memudahkan, ana akan tulis ataupun ana celup dalam air, ana akan bagi minum dan ana akan terangkan, jangan mempercayai benda ni. Dah kamu sembuh, kamu selesai bersalin, ambil bakar wafak ni. Jangan biar lama-lama. Dia macam ubat lah, macam ubat. Dia kalau biar lama-lama takut sampai kat tangan lain akan jadi lain. Akan jadi tekok tu, tangan dia lain. Betul tak tu? Dia akan jadi tangkai pula. Itu tak mau. Jadi sebenarnya asalnya adalah niat orang tu sendiri. Dia nak percaya kat tangkai atau kat Allah. Tangkai tu asbab saja, betul tak? Tak, macam ni Ustaz. Kalau kita mengaji ilmu tasawuf ni, minta maaf saya cakap. Saya takut orang tak faham pula. Kadang-kadang kita baca Quran ni pun kita mensyirikkan kepada Allah Ta'ala. Percaya saya kata. Betul. Kita baca Al-Quran ni, kita syirik pada Allah Ta'ala. So apa saya kata syirik? Mesti orang terkejut. Tok Singa ni lain macamnya ilmu ni. Kan? No, betul. Kalau kita baca ayat Quran ni, kita niat dengan kita baca ayat Quran ni, kita sembuh. Syirik. Tapi kalau kita baca ayat Quran ni dengan niat kita kata Allah Ta'ala yang menyembuhkan, maka ia tidak syirik. Sebab apa? Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini adalah kalamullah. Asbab. Manusia ni dia tak boleh terus-terus percaya pada Allah. Dia kena ada asbab dia kena proses. Manusia ni dalam keadaan proses. Baca ni untuk mendapat keyakinan, baca ayat Quran ni, baru dia timbul keyakinan bahawasanya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Perbezaan dia tu panjang lebar lah, benda-benda ni nak kena bercakap panjang lah. Kan? Jadi kalau untuk tengok kami buat rawatan tu macam mana tu? Dengan bacaan selawat. Ada orang kata bacaan selawat ni bukan ruqyah. Selawat ni bukan yang boleh menyembuhkan. Ataupun selawat ni dia declare sebagai bukan merawat. Selawat tak boleh buat merawat. Tu macam mana pula Ustaz? Ustaz. Dalam hadis Nabi beritahu barang siapa yang selawat atas aku, dalam bukan hadis daripada Al-Quran, Allah Ta'ala akan, hadis lah. Siapa yang selawat atas Nabi SAW, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Bukan Allah Ta'ala selawat atas kita, Allah Ta'ala angkat darjat kita 10 kali itu dengan penyembuhan. Dan tak ada masalah. Siapa yang bercakap macam tu, bagi saya dia ni, minta maaf lah. 5 perut 3 serangkai, buta perut tak ada akai. Sebab apa dengan selawat ni syifa. Kita selawat ni, kita ada jin ni selawat sekali, dia satu benda yang cukup baik. Hebat ni selawat ni. Kan? Selawat ni lah memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Malah di dunia lagi. Kan? Alhamdulillah. Itu yang kalau yang jenis itu kita panggil lah 5 perut 3 serangkai. Tak ada perut tak ada akai. Yang tu saya mudah lah.
Baik tu. Allah. Jadi insya-Allah yang seterusnya kita nak borak pasal apa pula tu? Baik, insyaAllah. Lah ni saya nak sikit lah, saya nak bercakap sikit. Boleh, insya-Allah silakan. Akhir lah, saya bercakap. Saya bukanlah, saya bukan orang baik. Saya pun seorang pendosa. Saya bukan orang pandai, Sama tu. saya seorang lemah. Saya orang yang bodoh. Dan saya nak minta macam ni lah. Sebagai kita, sebagai sesama perawat ni, janganlah ada iri hati tu. Kerana iri hati itulah membuatkan kita merasa cemburu, Allah. merasa tidak berpuas hati. Dan ini semua akan menjadi satu akibat yang mana apabila kita buat satu benda yang kita tidak akan berjaya disebabkan hati kita. Lebih baik kita berlapang dada dalam isu khilaf. Janganlah kita menghukum orang. Selagi kita tak berjumpa dengan berhadapan, janganlah kita menggunakan media sosial ni sebagai tempat untuk memfitnah sesama kita. Ini pesanan saya lah. Dan saya, jika mereka berlebihan, dan saya akan berhadapan dengan mereka lah. Saya akan berhadapan dengan mereka dan saya akan duduk. Saya nak tanya mereka apa masalah mereka sebenarnya. Sepatutnya kita sama-sama membantu dalam bidang perawatan ni, tak kira lah Al-Idrus ke ataupun rawatan saya sendiri ke, kita boleh berganding bahu. Kita boleh buat program sekali, tak ada masalah. Itu yang kita nak sebenarnya. Jika kita tidak bersatu padu, bagaimana kita nak merawat orang? Sedangkan hati kita sebagai perawat ni pun ada masalah, ada penyakit. Sepatutnya kita kena merawat diri kita sendiri dulu. Bagi anak mudah saja Ustaz, mana-mana rawatan Islam yang ada ataupun rawatan tradisional yang tidak menyalahi akidah ataupun tidak menyalahi syariat, bagi saya ana menyokong 100%. Sebabnya ana pun tak mampu nak merawat semua orang. Sebab tu dalam page ana pun ana kadang-kadang ana buat macam-macam kerja. Ana bukan saja perawat tapi ana juga ingin menolong masyarakat, terutamanya rakyat dalam isu-isu yang selalu orang tengok anak-anak dalam isu KWSP, isu tu sebab apa? Bukan saja merawat, tetapi dalam isu maslahat umat. Siapa yang boleh memberikan kebaikan kepada umat, itu orang yang baik. Jadi kita cuba yang tu. Tak ada masalah. Dan jangan kita berasa kita hebat. Sebenarnya tak kira lah kamu siapa, kamu syekh mana, kamu tok wali mana sekalipun. Yang nak menyembuhkan Allah, bukanlah kita. Walaupun kamu hebat segala macam mana, segala kaedah kamu sekalipun, jika tiada ada kun fayakun Allah, maka kamu tidak akan terjadi. Kamu tidak akan boleh merawat orang itu. Kadang-kadang orang yang mendosa, orang yang pendosa ni hanya baca bismillah, Allah Ta'ala kata kun fayakun, sembuhlah kau. Sembuh. Itu semua kehendak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita merasa, dalam Quran Allah Ta'ala kata apa, janganlah kamu merasa diri kamu ni suci. Sebenarnya kita ni berdosa besar. Selalu kita membuat dosa. Jadi ini anda cakap untuk diri anda sendirilah. Sebab telinga anda dekat daripada mulut anda. Terima kasih tu, insya-Allah. Jadi yang tu lah anda pesan. Ada soalan ni. Anda tak ada soalan daripada sahabat kita, ditanya, saya nak dapatkan sedikit penjelasan daripada Tok Singa berkenaan dengan ayat Syekh Wahid Abdul Salam Bali tadi yang mengatakan berdialog dengan jin tadi, adakah berdialog semasa pesakit tersebut sudah pun kerasukan ataupun syekh tersebut memasukkan jin tu ke dalam badan mediator barulah berdialog? Dia kata mohon penjelasan berserta dengan nama kitab tadi dan muka surat berapa bab terakhir tersebut, insya-Allah. Saya nak gunakan dalil tersebut untuk melakukan jual teknik mediator akan datang. Ini ada seorang perawat yang maklumkan begini. Dalam kitab ni, saya tunjuklah kitab ni lah. Kitab Royah ni ya. Dalam bahagian terakhir, dalam muka surat 626, dan di situ ada cerita banyak lah. 620 apa. Tapi tidaklah dinyatakan bahawasanya Syekh menarik masuk jin ke dalam tubuh. Dan ini mungkin dalam keadaan mungkin pesakit itu merasuk. Jadi itu saja saya boleh komen. Saya tak kata benda ni Syekh tarik masuk. Cuma saya bercakap, kalau walaupun orang tarik orang tu masuk jin pun boleh berdialog. Tapi itulah sebab saya pun dah beritahu tadi dalam dalam khilaf, benda ni dalam khilaf ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang mengharuskan. Ia berbalik kepada yang saya beritahu awal-awal tadi adalah niat. Niat tu penting. Dan juga benda ni memang bahaya juga. Bukan ni minta maaf Ustaz nak cakap. Memang kadang-kadang boleh membahayakan kita juga. Kadang-kadang kita takut benda ni betul ataupun tidak. Itu sahaja. Tak apa kalau Ustaz dah macam Ustaz Syafiq dah yakin benda ni memang benar dan Ustaz sendiri mengetahui sakit Ustaz
Bukan saya tak boleh cakap. Saya tak tahu sakit mana. Ataupun Betul. anak buah mana. Ustaz tahu anak buah ustaz ni macam mana dan dia memang benar dan dilatih dan ada cara-cara dia untuk ni, maka dia haruslah. Bagaimana? Tidak Hmm. timbul. Tidak timbul. Jadi minta maaf tu. Jadi kalau kami sendiri menggunakan mediator ni untuk orang panggil apa? Untuk berbincang ataupun macam Rasulullah lah. Kalau Rasulullah berperang dia akan berbincang dulu. Dia tak akan main serang terus. Dan kami kaedah pusat rawatan Idrus ni cuba untuk berbincang dengan jin tu. Kalau dia tidak ingin berbincang, ingin tetap berkeras untuk lawan, maka barulah kami bermula bukanya pedang kami. Itu dia. Ya benar. Alhamdulillah. Itulah kaedah yang kami Saya gunakan. dah tengok satu video lah ustaz ni Ah, yang konon-konon dia duk mengkritik lah. Yang tu yang ni saya tak mau sebut nama lah. ah. Dia mengatakan kita tak boleh bercakap lembut dengan jin. Sebab apa? Kan? Sedangkan Nabi sendiri pun bercakap lembut dengan jin. Allahumma salli ala Banyak Muhammad. kisah-kisah. Allah SWT banyak kisah-kisah Nabi Baik. yang apa jin Usaibin, cerita jin Usaibin, yang menceritakan Nabi telah bawa Islam kepada golongan jin Usaibin ni, dan banyak lagi kisah-kisah jin yang mana Ayatul Kursi yang kita amalkan setiap malam. Yang mana kisah daripada kita nukilkan daripada kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan, yang mana berdialog dengan jin. Sampailah jin tu keras kepala, 3 kali dia nak merompok, dia nak mencuri, barulah Abu Hurairah nak heret dia bawa jumpa Rasulullah, baru dia pecah lubang, kata dia ada jin. Dia nak mengajarkan Yang dalam tentang surah jin tu. Dalam surah jin ha, pun ada kan? jadi kita dengan jin Sampai kita jin tu tak boleh takjub lah dengan kita Rasulullah baca Quran. kita tak boleh lah kita berkeras dengan jin ni. Jin ni macam kita manusia, dia ada kehidupan dia ada anak bini dia ada kehidupan, dia ada kerajaan, dia ada Dia ada segala-gala perasaan dia tu. kita. Dia ada perasaan juga. Dia ada Betul perasaan kan? sedih. Ya, dia ada perasaan dia sama. Sebab tu Allah Taala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan manusia dan jin hanyalah untuk beribadat kepada aku, dan manusia ada hisap, jin juga ada hisap di akhirat nanti. Atas apa segala dia buat. Sebab tu saya buat kadang-kadang saya pergi buat paranormal, orang kritik saya. Apa Tok Singa perawat buat paranormal. Saya buat paranormal dengan niat saya ingin mendakwahi jin-jin di kawasan situ. Betul. Mana nak tahu dengan kita sampaikan dakwah, kita sampaikan Al-Quran di dalam hutan-hutan, di dalam rumah-rumah yang orang tak duduk, dengan kita buat kerja ni, mungkin Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia, dia mengucap 2 kalimah syahadah, pahala untuk diri saya. Dan pahala juga untuk orang yang melihat, yang mendoakan. Jadi benda ni, itulah kadang-kadang masalah lah. Sebab kita rasa kita pandai. Macam saya beritahu tadi lah, kita merasa kita pandai, kita merasa orang lain bodoh. Inilah punca dia, problem dia. Dan kita merasa iri hati apabila ustaz buat macam ni, live 5-6 ribu sekali naik, orang share beribu-ribu. Jadi akan timbul satu hasad dengki. Apa pusat rawatan ni, semua dia conquer. Macam mana ustaz? Anak pergi pesawat berenam, orang report. Anak nak tolong kes ketuk-ketuk, orang report nak. Polis panggil nak balik. Padahal kita pergi dengan niat lillahi ta'ala, keluar duit sendiri, kan? Nak membantu orang di pesawat berenam, adalah bukan semua orang sahabat berenam tak baik. 1-2. Yang lain bagus, Alhamdulillah. Yang pergi buat laporan polis, suruh anak balik. Sebab takut jadi satu kekacauan di sahabat berenam. Masya Allah. Anak pun terkejut lah sampai tahap macam tu. Mereka kadang-kadang anak nak pergi berubat macam anak berubat seluruh Semenanjung ni. Dan Singapura pun dah masuk dulu. Jadi bila kita nak pergi sana, ada jugalah beberapa orang yang mesej. Awak, perawat ni tak ada hang seorang yang perawat. Okay. Tempat lain pun ada perawat lah. Masya Allah. Dia pun punya hasad dengki. Dan anda tahu, benda ni datang daripada perawat sendiri. Subhanallah. Hebat tu. Satu lagi tu. Mengenai kifarah. Betul tak tu? Ramai dari segi saya punya saya punya pengalaman saya ketika buat rawatan ni, saya tengok ramai perawat yang mana kena kifarah sebab dia membunuh jin. Kadang-kadang manusia itu kena dimasuki jin ataupun kerasukan tu disebabkan manusia itu bersalah. Kadang-kadang bukan jin yang bersalah, sebab tu kami gunakan kaedah mediator untuk bersembang. Contohnya manusia ni terpijak anak jin ataupun terbunuhnya ular. Ingat tak kisah hadis yang satu hadis mengenai sahabat Rasulullah yang telah bunuh ular hitam tu dan dia kena dam. Ingat tak tu? Boleh urutkan sedikit. Betul. Benar tu betul dan memang ada kisah dia sendiri.
Dan sebab tu saya kata tidak boleh membunuh sewenang-wenangnya. Tidak boleh mengeraskan. Kadang-kadang jin ni, dia macam ni. Jin ni dia macam manusia. Saya cerita. Dalam kitab dari Islam lah. Jin ni dia ada mukmin. Jin yang mukmin. Yang kedua dia ada jin fasik. Yang ada jin ketiga adalah jin munafik. Okey, jin mukmin ni insya-Allah, jin yang mukmin ni insya-Allah kita jaminlah dia tak masuk dalam badan manusia. Sebab tu kadang-kadang pergi ke bomoh, dia kata aku bela, aku memang ada khanam jin. Tapi jin aku jin Islam. Jangan kita keliru, benar. Benar apa yang bomoh tu cakap, benar, dia memang gunakan jin Islam. Dia memang gunakan jin yang Islam, tetapi jin Islam dalam kategori mana? Adakah dikategorikan jin Islam yang mukmin ataupun dikategorikan jin Islam yang fasik ataupun dikategorikan jin Islam yang munafik? Sama macam manusia. Macam saya tak mengaku saya mukmin, saya mengaku saya fasik. Ada hari saya buat dosa, ada hari saya buat amal kebaikan. Ini kita. Tapi jin munafik ni macam mana? Manusia munafik ni dia bercakap berandaskan agama. Aku Islam, aku memperjuangkan Islam, tetapi hakikatnya dalam hati dia ingin memerangi Islam. Sama seperti jin. Aku mengucap asyhadu alla ilaha illallah, kalau tengok jin masuk dalam badan orang. Aku boleh mengucap, aku boleh baca Fatihah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang perawat pun jam. Alamak, dia pun boleh baca surah jin, dia pun boleh baca istighfar. Jadi bagaimana kita nak berlawan dengan jin-jin munafik ni? Ada cara dan kaedah dia sendiri. Sebab tu saya kata tak mustahil kalau dia kata jin Islam masuk dalam badan dia bela jin Islam, ya, jin munafik boleh jadi. Dia memperguna saja agama Islam. Hakikat dia hanyalah untuk menyesatkan manusia. Sebab tu kata dalam alam jin ni, kita kena mengaji dulu. Macam taklah kata anak ni hebat, tak benar tak lah. Anak ni dari kecil memang nampak benda-benda macam ni. So anak ni dilahirkan pun agak special sikit. Wallahualam, mungkin Allah Ta'ala pilih kan. Anak beranak dah, ibu anak pun dah ada gigi dah penuh. Itu Allah Ta'ala bagi special dari kecil. Ada di flat. Dan dah ada gigi dah. daripada umur anak meningkat tu, anak berbagai-bagai dugaan lah. Sakit yang berbagai macam-macam. Sakit yang mistik-mistik. Yang doktor pun tak boleh buat apa. Dia step by step. Jadi di situlah barulah anak sebelum ni kecil-kecil anda nampak benda-benda macam anak takut. Sebab anak hidup dalam keadaan tak normal. Tapi di situ Allah Ta'ala kata, hang aku nak jadikan hang sebagai seorang peroyak ataupun seorang perawat. Jadi di situ rezeki anak sendiri. Anak nak cerita anak nampak jin, orang kata anak tahayul. Itulah. Anak nampak, aku nampak sendiri. Kadang-kadang anak kena dengan kawan anak. Jadi di Pari Buntang ni, ada satu kes lah. Kawan ni siang hari. Duduk jalan dengan kawan anak 2-3 orang. Kami jalan nak pergi beli baju lah. Sajalah nak shopping dengan member. Tiba-tiba ada satu pakcik main tanya anak, adik nak pergi sini ke mana nak pergi? Dia tanya anak pun lupa lah. Dia tanya ada satu tempat lah. Anak pun tahu lah kawasan tu. Anak beritahu pakcik pergi terus traffic light ni. Pakcik ambil kanan, pakcik terus. Yang kawan anak bengong. Dia pun orang. Oi, hang cakap dengan siapa? Kenapa cakap dengan pakcik ni? Saya pun kali-kali pakcik tu tak. Dia kata, oi, mana ada pakcik? Di situlah jin. Jadi kadang-kadang anak memang nampak benda-benda macam ni, anak tak boleh nafikan. Kalau orang kata anak ni penipu tahayul pun, tafadhol, anak mendoakan kebaikan lah. Sebab benda ni memang terjadi pada diri anak. Anak nampak benda-benda macam ni, anak tak boleh nak buat apa. Dah cuba nak tutup lah hijab, tapi tak boleh. Allah bagi rezeki tu. Rezeki anak tak boleh cakap lah. Okay, Alhamdulillah. Untuk persoalan-persoalan banyak dah terjawab. Jadi persoalan yang last sekali tu, insya-Allah. Jadi tim kami akan pergi ke satu tempat di mana dikatakan rumah YouTuber yang mana Prismate tu, hamba Allah yang nama Mik tu, yang kena gangguan mana rumah dia. Setelah dia membeli, saya sendiri pengalaman saya tengok video tu, saya rasa bukan satu box, banyak box yang mengandungi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, panggil apa? Jin ataupun tempat jin tu duduk. Sebab masa dia buka telur sendiri ada bulu ayam. Bulu ayam tu semua, bangkai semua adalah makanan kepada jin. Dan banyak lagi lah. Dari segi pengalaman saya sendiri, itu adalah perjanjian ataupun bila Mik tu dah beli, dah ambil, dah pegang, makna dia akan menjadi tuang pada benda tu. Pengalaman tu macam mana pula tu? Mengenai benda tu. Tu anak ada nak kongsikan. Share sikit tu. Anak pun lalang ramai dia tengok ni. Dalam nama apa? Prince Mint apa? Prince Mint. Prince Mint ni dia anak pun selalu
Kadang-kadang anda tengok live dia, bagus sebenarnya. Dia cuba membongkarkan apa yang berlaku sebenarnya dalam dalam kata apa, dunia yang gelap ni. Di belakang takbir. Kehidupan normal manusia di belakang takbir tu dia cuba membongkarkan apa yang berlaku, dan ada sedikit-sedikit ejen-ejen yang memang buat benda ni adalah untuk Allahumma shalli alaihi wasallam, tujuan bersama-sama dengan Illuminati, yang mana penyembahan setan, iblis. Di situ anda Okey. tengok. Okey, jadi anda tengok banyak. Dan anda juga ada pengalaman saya, tapi tak boleh anda straight yang dia dulu. Yang macam kata box ni, kemungkinan macam patung-patung yang dia jumpa tu, kemungkinan benda tu digunakan dahulu adalah untuk menyihir atau digunakan untuk black magic. Jadi kemungkinan benda-benda tu yang mengganggu beliau hari ni. Dan benda ni kita perlu dihuraikan, perlu huraikan lah. Tetapi jin-jin ini bukanlah antara jin-jin yang cokir-cokir kita beritahu. Jin-jin Betul ya? yang mereka ni memang jin-jin yang hebat-hebat lah. Jin-jin yang memang ada kekuasaan yang tinggi lah, kekuasaan mereka. Sebab apa anda boleh cakap ni? Sebab cerita tentang jin Nusaibin ni, anda tak silap, anda tak ingat dah. Bagaimana cerita, bukan tak ingat sahabat yang Nabi bawa, Nabi ambil pedang Nabi ataupun tongkat Nabi buat garisan, Nabi kata kamu jangan keluar di sini. Garisan ni. Lepas Nabi jalan, Nabi nampak segerombolan, sahabat ni nampak segerombolan seperti manusia tetapi kepalanya panjang sedikit, seperti ceret, disebutkan dalam hadis tu. Tiba-tiba Nabi pun tak nampak dah wajah Nabi. Selesai Nabi di sana, Nabi patah balik, Nabi kata, adakah kamu keluar daripada garisan ni? Dia kata, tak, aku tak keluar, aku tunggu di sini. Andai kata kamu keluar daripada garisan ni, nescaya jin-jin ni akan membunuh kamu. Di situ ada satu dalil bahawasanya jin-jin yang kuat ni boleh membunuh manusia. Seperti mana sihir. Yang mana orang buat sihir yang menyebabkan kematian, memang ada dalil dia sendiri. Baik. Jadi okey, dalam bab isu Freemason ni Anwar pun dulu mengkajilah sampai ada satu ejen ni lillahi taala, mereka datang di pusat rawatan, mereka tunggu yang terakhir. Wajah mereka biasa, macam nak kata ada yang muka macam mamuk pun dah. Tapi tak ada janggut pun lah. Clean, bersih. Kan? Anak kata, entah nak berubat kalau main lah. Dia kata, saya nak sembang ngantuk eh. Tapi cakap fasih. Oh, naik kereta BMW, Volkswagen 2 biji kereta. Okey. Bila kan masa tu anak buat live tentang cerita Freemason ni. Faham. Jadi lepas dah habis semua tu, mereka tanya anak, Tuk ni sampai level mana? Anak pun terkejut. Dalam isu Freemason ni, anak tahu dalam situ hati anak kata, Allah Akbar, ni orang Freemason ni. Jadi anak pun kata, anak pun tak tahu, anak pun belajar sikit-sikit dengan Ustaz Oni ya kata. Anak tengok-tengok live dia, anak cerita balik ya. Anak pun tak mau nak takut lah, tak kita pun dia rasa takut lah. Sebab ni manusia betul. Jadi lepas duduk sembang-sembang dah sejam tu, dia orang pun balik. Mereka dah hantar ejen. Okey. Yang cerita kedua, ni cerita ni kalau orang kata ni mungkin orang kata anak tahayul, tapi benda ni disaksikan oleh bini anak sendiri. Anak duduk dalam bilik ni lah. Bilik ni duduk kadang solat. Lepas anak solat tu, datang satu makhluk yang agak, dia tak besar, tapi dia pakai warna kelumbung, warna hitam lah. Dia tutup kepala dia sini. Tiba-tiba semua jadi panas. Anak kata, bini anak panas semua pada ekor ni. Anak kata keluar. Anak suruh mereka keluar. Mereka pun jadi panas. Anak kata keluar. Bila keluar, tutup pintu, ada kunci pintu. Dia duduk depan anak. Dia kata, aku iblis. Oh, anak terkejut lah. Aku tak menang kamu. Dia cakap Melayu ni. Dengar, real. Dia pakai kelumbung dia duduk depan anak. Kalau cerita ni orang kata cerita merepek, tapi benda ni terjadi pada anak. Wallahi. Dia kata, aku iblis. Saya kata, aku tak menang kamu. Dan yang kedua, lepas tu dia kata, aku datang ni untuk mengajak kamu, ikut aku. Lepas tu saya kata, aku tidak sekali-kali akan mensyirikkan kepada Allah SWT. Lepas tu dia kata apa, anak? Jika kamu benar, kamu yakin Allah Ta'ala itu ada, kamu lakukan, ikut aku sekali syirik. Selepas kamu melakukan syirikan, aku akan berikan apa yang kamu mahu, harta, wanita, pangkat dan tahta. Lepas tu kamu bertaubat. Jika kamu benar-benar ingat, yakin pada Allah, pasti Allah Ta'ala akan mengampuni kamu dan menerima taubat kamu. Dia pusing saya. Anak dah tak boleh jawab lah. Sebab apa? Dia pusing, dia kata, ikut dia dulu. Dia akan bagi apa yang kamu nak. Ikut dia akan bagi semua. Lepas tu, bertaubat lah. Masa tu nak tengok Allah Ta'ala ni nak terima taubat. Kalau lah masa tu
kematian menyebut mati dalam kesyirikan kekufuran. Di situ anda berdoa kan, angkat tangan, ya Allah, aku tak mampu lagi nak lawan makhlukmu macam ni. Kan? Aku tak mampu lagi lawan makhlukmu ini. Sebab ni iblis dahsyat, dia punya godaan lain macam. Tiba-tiba anda tengok satu benda main macam ribut, macam pedang naik kuda, potong, pup, hilang. Anda terus buka, berpeluh ni Ustaz, berpeluh. Macam orang pergi main badminton punya peluh. InsyaAllah. Di situlah pengalaman anda yang cerita berhadapan dengan iblis ni. Dia punya nak ajak anda tu duduk dengan dia akan bagi apa segala yang kita mau. Masya Allah tu, subhanallah. Terima kasih sharing ilmu, sharing macam-macam sharing. Alhamdulillah, terima kasih tu, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada 31 hari bulan insya-Allah dengan izin Allah Ustaz Nazrul Nasir akan live. Syekh Nazrul Nasir akan live di Pusat Rakan Idrus juga FB. Akan menerangkan mengenai bab solawat insya-Allah. Jangan terlepas 5.8K. Kena tengok insya-Allah Ustaz Nazrul akan bagi dengan detail dalil semua sekali. Kena tengok tu dan dia akan bagi ijazah khusus kepada yang join live nanti. Pada 31 bulan. Esok insya-Allah kami akan ke rumah Prismate tu kalau dia bagi alamat lah. Tadi dah tengok tadi. Insya-Allah kalau Allah izinkan kami akan ke sana. Sebab masa Ana sendiri tengok video yang malam sebelum tu, benda tu datang ke rumah. Ajak lawan. Tak boleh tidur sampai pagi tu. Lawan, dia beritahu. Sebab dah berjaya menang kan. Kau ni siapa? Kau ni Raja Jin ke? Dia tanya. Mungkin dia tak pernah jumpa orang Malaysia kot. Dia tak pernah jumpa. Kau ni siapa? Kau ni Raja Jin ke? Duk lawan daripada malam tu sampai subuh. Last kali, dah tengok dia beritahu kau ni siapa? Kau ni hebat. Kau ni Raja Jin. Dah kenal dia. Baru dia diam. Kalau tak, benda tu datang sampai orang yang join live Ustaz dia tengok video tu semua. Sampai benda tu dia ada yang boleh nampak, yang dia boleh dengar. Benda tu dia siap bagi warning lagi. I come from the box. Dia cakap, jangan cuba-cuba untuk lawan. Dia tak bagi dah awal-awal. Tapi insya-Allah tu, nanti tu support lah sekali lah. InsyaAllah kami akan cuba untuk pergi sana dan cuba untuk tanyalah dia. Boleh borak dia, kita tanya nanti. Apa sebab dia ganggu dan kenapa? Adakah disebabkan kesalahan siapa ataupun disebabkan dia dah terperangkap kat situ? Kalau dia terperangkap, kita bebaskanlah dia. Kalau dia nak Islam, kita masukkan Islam sebab benda tu dah lama. InsyaAllah. Dan minta doa untuk insyaAllah, dan doa dari jauh, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan ramai juga yang ada PM, dia tanya tolong Prismate ni. Bukan saya tak mau tolong sebab saya tak ada nombor dia. Jadi tak apalah, lebih afdal Ustaz duduk di KL, Ustaz dah pergi merawat dia. InsyaAllah kita bantu. Kita bantu dari jauh, insyaAllah. Semoga dipermudahkan dan ditumbuhkan. Nanti minta terdoakan lah sekali lah. Doakan sekali. Doa lah kat Ana ni orang jahat. Ana cerita betul, Ana orang jahat, Ana orang dosa. Sama tu. Saya kalau Allah buka aib saya, tak ada orang nak tengok pun live saya ni. Kalau Allah buka aib saya. Kalau orang Allah tak buka pendosa tu, insyaAllah. Orang maki je, orang tak mau kawan saya. InsyaAllah. Jadi insyaAllah doakan untuk Ana. Semua saya pun doakan kepada semua follower-follower yang sakit ni. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan kalian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doakan untuk saya. Jadi kita baca sikit Hizib Aizah supaya kita diangkat martabat agung. Supaya kita dalam rawatan ini insyaAllah diangkatkan martabat kita. Semua dibuatkan. Boleh? InsyaAllah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awqifni mawqifal azzi wal kamal wal bahajati wal jalal hatta la ajida fiyya daratan wala dakhiqatan illa wa qad ghashiyaha min azzika ma yamna'uha min zulil ghairi hatta ushahida wa yal azzati bika muayyadan bi rakhiqatin min rub yakhdhu biha kullu shaytanin marid وجبار عنيد وأبكر يدل العبودية في العزة بقوعا يبسط لسان الاعتراف ويعمل لسان الدعوة إنك أنت العزيز الجبار متكبر القهار وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga semua menyakit. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih tu. Alhamdulillah. Lain kali kita akan berentak lagi. Mungkin kita boleh buat ruqyah sama-sama kan nanti. Bantu pesakit di luar sana. Kita ni sebagai khadam kepada Rasulullah. Khidmat. Mungkin kita ni secebis debu saja di sisi Rasulullah. Cukup sebagai bukti kita berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Yang ini membantu umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana di Malaysia ni sendiri ma'ruf. Ramai yang sakit kena gangguan dan tak ramai perawat yang betul-betul boleh merawat dengan betul ataupun merawat dengan Allah SWT sepenuh masa. Sebab
terlalu ramai. Anak sendiri tak sempat, Tok sendiri pun tak sempat. So kepada perawat yang sedang tengok live ni, sama-sama kita bantu umat Rasulullah SAW dengan tak ada minta habuan melainkan minta syafaat Rasulullah dengan keberkatan kita bantu orang Semua minta orang yang sakit ni banyak selawat, bantu insya-Allah. sama-sama. Kalau kita bantu, kita merawat orang tu tak disembuhkan, kita bagi tahu kawan kita. Macam Ana berubat, kalau orang tu tak sembuh ke tak diizinkan, Ana kata pergi ke Nur Zikir. Betul. Pergi ke Al-Idrus. Pergi ke yang apa, Nurazi Maslan tu yang di Pahang tu. Pergi sana. Kita tak tahu. Kalau Allah Ta'ala izin, sembuh. Kalau Allah Ta'ala izin, mungkin di tangan orang lain. Jadi kita bersatulah, kita sebagai seorang perawat. InsyaAllah yang macam mana Ana beritahu kat anda, Ana akan buat satu NGO untuk kita duduk bersama-sama bergabung. InsyaAllah. Di situ kita akan membantu semua kita. InsyaAllah kita melawan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Jadi insyaAllah itu je lah tu malam ni. InsyaAllah, terima kasih tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti datang KL, hadir di sini lah, di Zawiyah kami, tempat zikir kami ni. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu nak jumpa dah tak sempat gitu, kami di Kelantan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Baik, baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Baik, baik.